Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nohanis Patisha Midyata, 16 CBP 18F 2001 dari Jabatan JKA. Saya akan bincangkan tentang tajuk dakwah media sosial masih lemah. Ini adalah contoh artikel yang saya dapat dari Menteri Hal Agama, iaitu Datuk Dr. Zulkifli sendiri berkata, memberikan contoh yang pertama, NGO Malaysia perlu memainkan peranan, iaitu memberikan sumbangan kepada mereka yang memerlukan. Contohnya yang kita dapat lihat sekarang ni, isu semasa iaitu serangan Israel terhadap Palestin. Jadi NGO ni perlu bergabung untuk saling berikan sumbangan kepada pihak Palestin. Yang seterusnya, kita dapat tahu cara untuk nak naikkan dan tingkatkan dakwah di media sosial ni ialah seperti menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada, iaitu seperti Instagram, Twitter, YouTube. Jadi pendakwah ni boleh mengeluarkan idea-idea yang mereka boleh keluarkan untuk berdakwah secara maya di alam media sosial. Contoh yang ketiga, peranan pihak penyiaran seperti dalam rancangan TV3 perlu menambahkan lagi unsur-unsur yang berkaitan dengan dakwah, macam rancangan da'i, pencetus ummah atau ceramah. Kena tambahkan lagi untuk menarik minat penonton ke arah yang lebih menjurus agama Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Tasha Zahra. Saya ingin ceritakan tentang bersedekah. Seperti yang kita lihat, banyak manfaat bersedekah yang boleh kita dapat. Contohnya, dapat meningkatkan lagi keimanan kita kepada Allah SWT. Dengan bersedekah, apabila kita bersedekah dengan ikhlas, Allah akan murahkan lagi rezeki kita. Kita dapat membantu orang susah, orang yang memerlukan, dari segi wang ringgit, harta, dan makanan dan sebagainya. Contohnya seperti yang kita boleh lihat di Malaysia ni, Ustaz Abid Liu banyak bantu orang susah. Kita boleh lihat di Instagram beliau, banyak orang susah yang telah beliau bantu. Beliau pernah membelanjakan beribu-ribu buah gadget untuk pelajar-pelajar sekolah yang memerlukan gadget. Di musim pandemik ni, kelas secara online, jadi banyak pelajar yang susah kerana tidak mempunyai gadget untuk belajar secara online. Ustaz Abid telah membantu ramai pelajar dengan memberi gadget kepada banyak pelajar yang susah. Banyak lagi yang Ustaz Abid telah bantu. Lagi banyak kita bantu orang susah, lagi murah rezeki kita, insyaAllah. Assalamualaikum semua. Saya akan menceritakan apa itu mutaba'ah amal, iaitu merupakan rahsia istiqamah. Mutaba'ah, kata asalnya ialah taba'ah. Taba'ah ini pula membawa maksud mengikuti, dan perkataan lainnya ialah raqabah yang membawa maksud mengawasi. Sebagai contoh amalan mutaba'ah yang kita dapat lakukan ialah solat sunat duha secara setiap hari. Jadi kita perlu konsisten dalam melakukannya agar amalan tersebut dapat kita teruskan, dapat kita terapkan dalam hari-hari kita untuk terus lakukan amalan tersebut. Jadi cara untuk kita terus konsisten ini pula ialah terpulang kepada diri kita untuk buatnya ia lebih menarik. Sebagai contohnya, membuat satu jadual khas dan kita tetapkan amalan-amalan kita setiap hari. Jadi kita perlu ikut amalan-amalan yang kita tetapkan itu setiap hari dan tandakan jika amalan tersebut kita sudah tunaikan. Jadi cara lain pada zaman kini yang lebih canggih, semuanya hanya di hujung jari. Jadi tidak perlu susah. Jika sekiranya kita malas, tetapkan jadual khas yang kita mahukan secara bertulis
jangan risau. Kita ada aplikasi yang dapat tolong kita, mengingatkan kita amalan-amalan yang kita dapat lakukan setiap hari. Contoh aplikasi yang dapat membantu kita tu ialah My Mutabaah. Aplikasi ini sangat membantu kita. Amalan-amalan yang kita tetapkan, dia dapat ingatkan kita sekiranya kita lupa untuk kita buat pada hari tersebut. Jadi aplikasi ini sangat membantu kita. Tidak akan ada alasan lagi untuk kita tidak buat amalan kita secara konsisten. Mutabaah amal ini, jika ingin lebih berkesan, kita perlu lakukan ia secara beramai-ramai atau berjemaah. Ini dapat memudahkan lagi kita mengingati sesama sendiri jika terlupa melakukan amalan yang kita telah tetapkan, amalan sunat atau wajib yang telah kita tetapkan. Jadi sekiranya kita lakukan secara beramai-ramai, antara salah seorang pasti akan mengingati kita sekiranya kita lupa untuk melakukan amalan tersebut pada hari tersebut. Kesimpulannya, mutabaah amal ini dapat mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa kata kita teruskan amalan kita itu dengan lebih konsisten, dengan lebih baik, agar perkara yang kita lakukan itu dapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah mari kita bersama-sama mengamalkan mutabaah amal ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, saya Nur Anis Batisha binti Hatta. Ada 5 jenis syurga. Pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Assalamualaikum semua, saya Nur Izzati. Saya akan menerangkan apa itu amalan hormat menghormati. Pertama, kita perlulah tahu apa itu maksud hormat menghormati. Hormat menghormati ini bererti menghargai dan memuliakan seseorang dengan amalan yang bersopan. Jadi, kita perlu tahu apa itu ciri-ciri hormat menghormati. Yang pertama ialah bekerjasama tanpa mengira kaum, agama, darjat, harta dan pangkat. Dan yang kedua, itu memberi layanan mesra, sopan dan memberi penghormatan kepada orang lain. Dapat kepentingan dalam melakukan amalan ini. Yang pertama ialah dapat mengeratkan lagi hubungan kasih sayang dan memupuk semangat perpaduan dalam setiap kaum. Jadi, kesimpulannya, nilai hormat menghormati merupakan pemangkin utama kepada kemajuan negara kita. Assalamualaikum, saya Tasha Zaira. Mulai terima kasih. Mengucapkan terima kasih dapat menunjukkan rasa syukur kita akan sesuatu nikmat dan rezeki yang kita perolehi. Seterusnya, kita perlulah mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah berkongsi rezeki dengan kita ataupun yang telah membantu kita, kerana dengan cara itu dapat mengeratkan hubungan silaturahim kita dengan dia. Seterusnya, mengucapkan terima kasih merupakan sebagai satu tanda penghargaan kita dan dapat meningkatkan budi bahasa dalam diri kita.